Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hayy bin Muhammad Zaki. Nombor matrik 061784. Jadi kumpulan kami akan membentangkan yang bertajuk mengenali akar kebenaran akidah Asy'ariyah. Jadi untuk pendahuluan, pada akhir abad ke-3 Hijrah, timbullah golongan yang dikenali sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh dua orang ulama besar dalam bidang usuluddin, iaitu Syekh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Perkataan Ahli Sunnah wal Jamaah kadang-kadang disebut sebagai Ahlu Sunnah sahaja atau Sunni, dan ia juga disebut Asy'ari atau Asy'ariyah dan berkait dengan ulama besar. Aliran Al-Asy'ariyah ni berkembang di Basrah, maka aliran Al-Maturidiyah juga telah berkembang di Samarkand. Kota Samarkand ini merupakan salah satu kawasan peradaban yang maju dan menjadi pusat perkembangan Mu'tazilah. Di samping itu telah menemukan aliran Mujassimah, Qaramitah dan Jahmiyah. Al-Maturidi terlibat dalam banyak pertentangan dan dialog sebagai tanda terhadap berkurangnya pembelaan terhadap sunnah. Ini kerana majoriti saat itu adalah aliran Mu'tazilah yang sering menyerang golongan ahli fiqh dan ahli hadis. Okey, untuk slide seterusnya ialah pengertian Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah membawa maksud golongan yang sentiasa mengikuti jejak hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan hidup para sahabat. Ada juga yang berpendapat bahawa ianya membawa maksud golongan yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para sahabat. Al-Imam Ibn Jauzi menyatakan dengan yakin bahawa mereka mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat-riwayat para sahabat. Mereka itu adalah ahlu sunnah. Jadi kalau kita ditinjau dari ilmu bahasa, untuk pengertian ahlu sunnah wal jamaah berasal dari kata-kata ahlun yang bermaksud kumpulan atau pengikut. As-sunnah bermaksud tabiat, perilaku, perjalanan hidup Nabi, perbuatan, tindakan dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bermaksud huruf ataf yang berarti dan atau serta, dan yang terakhir ialah al-jamaah bermaksud jamaah yang membawa maksud kepada jemaah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti perilaku atau jalan hidup baginda dan para sahabat. Dan untuk slide yang seterusnya ialah riwayat Al-Asy'ari. Nama penuh beliau ialah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Burdah Amir bin Abi Musa Al-Asy'ari. Beliau telah merupakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah dilahirkan di Basrah pada tahun 260 Hijrah bersamaan 874 Masihi, dan beliau telah meninggal dunia di Baghdad pada tahun 324 Hijrah 935 Masihi. Beliau juga telah berguru dengan Abu Ishaq Al-Marwazi yang merupakan seorang faqih mazhab Syafi'i di Masjid Al-Mansur di Baghdad. Selain itu, beliau juga telah mempelajari ilmu kalam dari Al-Jubai yang merupakan seorang ketua Mu'tazilah di Basrah. Jadi ketua Mu'tazilah itu awalnya bersefahaman Mu'tazilah, dan Al-Asy'ari telah beralih menjadi ahli sunnah setelah mengalami perdebatan dengan Al-Jubai mengenai masalah Al-Ash'alah dan Ashlah. Al-Asy'ari meninggalkan fahaman Mu'tazilah setelah bermimpi beberapa kali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, dan pada dalam mimpi tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta Al-Asy'ari untuk membela mazhab yang mengambil riwayat daripada baginda. Jadi setelah 40 tahun mempertahankan Mu'tazilah, Al-Asy'ari keluar dari kelompok tersebut dan mengisytiharkan yang beliau telah bertaubat pada tahun 300 Hijrah. Jadi wallahu alam daripada saya serahkan pembentangan kepada kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Imam Rusdi, Nomotik 059396. Akan membentangkan tentang metod Asy'ariyah. Metod Asy'ariyah. Utamanya mazhab Asy'ariyah ni bertumpu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka teguh berpegang pada Al-Maqsud. Ittiba' lebih baik daripada ibtida', iaitu membuat bid'ah. Mereka mengambil makna asli dari An-Nas, iaitu teks Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka berhati-hati dalam untuk menolak pentakwilan, untuk tidak menolak pentakwilan. Asy'ariyah ni
tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada akal seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Pada mereka akal dan akli saling memerlukan antara satu sama lain. Seterusnya, pandangan-pandangan syariah yang berbeza dengan Mu'tazilah. Pertama, Tuhan mempunyai sifat. Mustahil kalau Tuhan mempunyai sifat seperti melihat, dengar dan sebagainya sebagaimana manusia. Kerana itulah, namun Tuhan mempunyai sifat, namun tidak dengan cara seperti yang ada pada makhluk. Seterusnya, Al-Quran itu qadim. Ini bukan ciptaan Tuhan. Ia yang tiada, iaitu ia yang dahulunya ia tidak ada. Seterusnya, keadilan Tuhan terletak pada keyakinan bahawa Tuhan berkuasa mutlak dan berkehendak mutlak. Apapun yang dilakukan Allah adalah adil. Dan yang terakhir, menolak konsep tentang posisi tengah. Ini manzilah bainal manzilatain. Sebabnya, tidak mungkin pada diri seorang yang tidak ada iman dan sekaligus tidak ada kafir. Harus dibezakan antara iman, kafir dan perbuatan. Dan seterusnya, doktrin teologi Asy'ari. Kaedah pemikiran Asy'ari menampilkan sebuah upaya sintesis antara berpegang pada nas-nas di satu sisi dan menggunakan akal di sisi yang lain. Corak pemikiran yang sintesis ini dipengaruhi teologi Ulabi'ah, iaitu teologi Sunni yang dipelopori oleh Ibn Qullah. Sejarah berdirinya dan berkembangnya Al-Maturidi. Aliran Al-Maturidi diambil dari nama pendirinya, iaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi. Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi yang berpijak pada penggunaan hujah dan dalil akli kalami dalam membantah penyelesaiannya, antaranya ialah Mu'tazilah. Aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidiyah dalam kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah yang merupakan ajaran yang bercorak rasional. Biodata ringkas pendirinya adalah nama panjang Abu Mansur Muhammad ibni Mahmud Al-Maturidi. Ia dilahirkan di sebuah kota kecil di daerah yang bernama Maturid, berada di antara wilayah Asia Tenggara yang dikenali sebagai Uzbekistan kini, pada zaman kini lah. Gurunya dalam bidang fiqh dan teologi yang bernama Nash bin Yahya Al-Balaki, namun beliau lebih berfokus pada teologi berbanding fiqh. Tahun kelahiran beliau adalah sekitar pertengahan abad ke-3 Hijriah dan wafat pada tahun 337 Hijrah sama dengan 900. Antara karya beliau adalah ataupun karya Al-Maturidi ini adalah buku Tauhid, buku sumber terbesar keyakinan dan akidah aliran Maturidiyah. Keduanya Ta'wilat Al-Sunnah. Buku ini berkenaan dengan tafsir Al-Quran dan di dalamnya dijelaskan tentang keyakinan ahli sunnah wal jamaah dan pandangan-pandangan fiqh imam mazhabnya, iaitu Abu Hanifah. Seterusnya Al-Maqalat. Naskah buku ini berada di perpustakaan Eropah. Akan tetapi karya-karya lainnya dan nama-namanya dicantum di dalam buku-buku terjemahan, iaitu antaranya Akhdh Asy-Syara'i, Al-Jadal fi Usuli Al-Fiqh, Bayan wa Hum Al-Mu'tazid, Rad Kitab Al-Usul Al-Khamsah lil Bahili, Rad Al-Imamah lil Badzi Al-Rawafid. Dan ajaran dalam aliran ini yang tokoh yang saya nak sentuh adalah Abu Al-Yusuf Muhammad Al-Badzawi, merupakan murid pada Abu Mansur Al-Maturidi, lahir pada tahun 421 Hijrah dan meninggal pada tahun 493 Hijriah. Murid beliau, iaitu Abu Yusuf Al-Badzawi, adalah Najmi al-Din Muhammad Al-Nasafi, iaitu pengarang pada kitab Al-Aqaidah Nasafiyah. Al-Badzawi mempunyai fahaman yang berbeza dengan Al-Maturidi, sehingga kan aliran ini mempunyai dua golongan, iaitu Samarkand bersama dengan fahaman Al-Maturidi dan Khara bersama dengan fahaman Al-Badzawi. Sekian saya. Nama saya Muhammad Syarul Nizam bin Zulkifli. Nombor metik saya 059153. Jadi seterusnya saya akan membawakan tentang doktrin Maturidi. Yang pertama, mengenai akal dan iman, di mana dalam pemikiran teologi Maturidi mendasarkan pada Al-Quran dan dalam bab ini adalah sama dengan pemikiran Asy'ari. Akal boleh digunakan untuk mengetahui tentang Tuhan dan keperluan untuk mengetahuinya. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mengetahuinya dan kepada manusia menggunakan akal untuk mereka memperoleh pengetahuan dan keimanannya terhadap Allah.
Dalam hal baik dan buruk, Maturidi berpendapat bahawa penentu baik dan buruk sesuatu terletak pada sesuatu itu sendiri. Menurut Maturidi juga, terdapat 3 kategori berkaitan akal, di mana pertamanya adalah akal mengetahui tentang kebaikan sesuatu. Yang kedua adalah akal hanya tahu apa yang diperlukan, dan yang terakhir, yang ketiga, akal tidak dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua mengenai perbuatan individu, di mana Maturidi berpendapat bahawa Tuhan menciptakan segalanya termasuk perbuatan manusia. Dalam kes ini, Maturidi membezakan antara kudrat Tuhan sebagai pencipta tindakan manusia dan dia sebagai tindakan manusia. Yang ketiga adalah kekuasaan Tuhan, di mana disebutkan sebelum ini bahawa Allah menciptakan segalanya, termasuk perbuatan manusia. Menurut Maturidi juga, kudrat Tuhan tidak sebenarnya, tetapi tindakan dan kehendaknya berfungsi mengikut keadilan dan hikmah yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengenai sifat Tuhan, di mana Tuhan itu sungguh kuat dan penuh perhatian. Tuhan menciptakan segalanya di dunia dan menjaganya. Maturidi dan Mu'tazilah mempunyai pemikiran serupa mengenai sifat Tuhan, di mana Maturidi berpendapat bahawa Tuhan dapat mendengar dan berbicara, dan sifat-sifat ini adalah bahagian dari dirinya. Beberapa orang berfikir bahawa Tuhan memiliki sifat-sifat khusus tertentu, seperti baik hati atau berkuasa. Hal ini serupa dengan apa yang diyakini sekelompok orang yang disebut kaum Mu'tazilah. Satu-satunya perbezaan adalah beberapa orang benar-benar percaya bahawa kualiti-kualiti ini nyata dan benar. Yang kelima adalah mampu melihat Tuhan, di mana Maturidi percaya bahawa manusia dapat melihat Tuhan. Di dalam Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam membicarakan dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat ke-22 dan 23. Namun ketika kita melihat Tuhan di akhirat, kita tidak akan melihatnya seperti sekarang kerana keadaan di sana sangat-sangat berbeza. Maturidi mengatakan ada 2 jenis kalam. Yang satu terdiri dari huruf dan suara seperti kata-kata yang kita gunakan untuk berbicara. Yang lainnya lebih abstrak dan berhubung dengan Allah. Seterusnya adalah pelaku dosa besar, di mana Maturidi beranggapan meskipun orang jahat, mereka tidak dapat dikafirkan dan tidak akan selamanya terjebak di neraka jika meninggal tanpa mengucapkan kata-kata maaf. Ini kerana mereka bertindak mengikut apa kehendak hatinya. Dan seterusnya, mereka juga melakukan hal-hal buruk lainnya tidak akan membuatkan seseorang itu menjadi kafir dan serta meninggalkan agamanya. Dan yang terakhir mengenai pengutusan Rasul, di mana para Rasul diutus oleh Tuhan untuk pergi dan memberitahu kepada orang-orang tentang dia dan ajarannya. Mereka seperti pembawa pesanan yang menyebarkan khabar baik. Namun jika orang tidak mendengarkan para Rasul dan mengikuti ajaran mereka, ini bermakna mereka mencuba melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka atasi. Seterusnya adalah golongan dalam Maturidi. Yang pertama adalah golongan Maturidiyah Samarkand, di mana kelompok-kelompok orang ini adalah mereka yang menganuti cara berfikir tertentu tentang agamanya. Mereka juga meyakini hal yang sama dengan Mu'tazilah, dan mereka berpendapat bahawa Tuhan mempunyai sifat tertentu serta Tuhan mengetahui segala perkara melalui pengetahuan, bukannya mengenai benda fizik. Golongan yang kedua adalah Maturidiyah Bukhara, di mana kelompok ini dipimpin oleh Abu Yus Muhammad Al-Bazdawi, dan dia adalah murid Maturidi dan melanjutkan ajaran agamanya. Al-Bazdawi belajar dari orang tuanya dan menjadi guru sendiri. Golongan Bukhara ini merupakan pengikut Al-Bazdawi pada golongan Al-Maturidiyah dan mempunyai kesamaan keyakinan dengan golongan yang disebut Al-Asy'ari. Seterusnya adalah pengaruh Al-Maturidi, di mana Maturidi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam dunia Islam, dan mereka mempunyai pengaruh besar terhadap cara memahami dan mengamal agamanya. Dan terakhir, mereka percaya dalam menentukan keseimbangan antara logik dan ajaran agama.
Selain itu, perbezaan Maturidi dan Asy'ari. Yang pertama, mempunyai keyakinan yang berbeza. Yang kedua, meyakini bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Ketiga, mereka berbeza pendapat tentang Tuhan memiliki hal-hal yang tertentu. Dan yang terakhir, mereka juga mempunyai perbezaan pendapat Tuhan memiliki hal-hal yang lain. Kesimpulannya adalah antara Asy'ariyah dan Maturidiyah sendiri memiliki beberapa perbezaan, di antaranya dalam hal-hal yang berkaitan tentang sifat Tuhan, perbuatan manusia, Al-Quran, kewajipan Tuhan, pelaku dosa besar, rupa Tuhan dan juga janji Tuhan. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah pada dasarnya memiliki banyak kesamaan dengan aliran Asy'ariyah dalam membangkang pendapat-pendapat Mu'tazilah. Perbezaan yang muncul boleh dikatakan hanya dalam penjelasan ajaran mereka atau dalam masalah cabang-cabang tertentu. Ya saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.